alihi wa sahbihi ajma'in. Moga-moga semua boleh dengar lah kita sharing ni. Okay, hari ni kata sampai masa saya kena berkongsi sedikit pengetahuan, pengalaman daripada suatu kursus yang saya hadiri, yang mana kursus tersebut dinamakan dengan tajuk Bos Super, Staff Super. Tajuk catchy lah. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya cerita sikit kenapa saya ke kursus ni. Sebelum tu lagi, saya nak minta maaf kalau saya ni, kalau tajuk tu bunyi macam motivasi, tapi kalau saya menyampaikannya tidak kata mempunyai nilai-nilai motivasi, saya minta maaf lah. Sebab saya bukan motivator. Saya bukan pandai lah bidang motivasi. Tapi alhamdulillah kita share ilmu dan di atas konsep sharing ni lah banyak dah kelebihan yang saya timba. So saya kena bagi kredit terlebih dahulu kepada Doktor Tengku Ismadi, kerana kursus ini dikendalikan oleh beliau, tapi dengan gaya seorang motivator lah, bukan gaya seperti saya lah. Kursus ini berlangsung 1 hari sebenarnya. So kita akan ringkaskan perkongsian kita ni lebih kurang dalam sekitar sejam lebih 2 jam lah, maksimum 2 jam lah. Alright, tapi saya bersedialah kita buka nanti, kalau ada keperluan untuk kita lebihkan kepada sesi soal jawab. Alright. Jadi kursus ini saya hadiri ada atas beberapa keperluan tertentu. Setibanya saya di UMK pada tahun 2016 daripada USM. Saya ni muhajirin lah, bukan kaum Ansor, muhajirin. Saya muhajirin daripada USM kepada Ansor, kepada UMK. So daripada situ 2016 saya diberi, setelah beberapa hari tiba di UMK, 2 minggu lah kot, saya diberi sedikit amanah oleh, selain daripada amanah menjadi ahli akademik, saya juga diberi amanah untuk mentadbir, untuk terlibat dengan pentadbiran di PPR pada masa itu. PPR nama famousnya yang diketuai oleh Prof Rashdan pada masa itu. So kredit juga saya berikan pada Prof Rashdan dan pada WC pada masa itu kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk bertindak sebagai timbalan pengarah di seksyen pengurusan aset. Okay. Sebenarnya saya di USM tak lama sebelum tu, lebih kurang 10 tahun. Tetapi saya diberi juga kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana boleh skip beberapa request untuk melibatkan diri dengan pentadbiran. Ini secara jujurnya begitu. Malahan saya suka bernegosiasi atau berunding dengan saya punya ketua jabatan dan dekan, supaya kalau perlunya penglibatan saya dalam pentadbiran, saya nak dia berlaku secara projek, bukan secara berterusan dengan lantikan. Maksudnya bukan lantikan sebagai timbalan dekan, ketua jabatan dan sebagainya. Dan pada masa itu saya pun masih muda sikit lah. Sekarang ni pun muda lagi. Tapi pada masa itu lebih muda. Okey. Setelah saya di sana, jadi pengalaman pentadbiran saya berlaku mengikut projek. Saya datang di sini, saya diberi jawatan sebagai timbalan pengarah dan saya menjawab jawatan itu sehinggalah pada tahun 2017. So, saya pun tak ingat, 2018. Dan saya terima lagi satu surat daripada Yang Berbahagia Datuk VC pada masa itu untuk saya menjawab jawatan sebagai timbalan dekan. Dia tak ada akademik. FE ini unit dia, FSC ini di unit, dia timbalan dekan dia seorang je. Dia cover semua. Jadi atas amanah yang diberikan, dan pada mulanya saya takut sebab saya pentadbiran akademik ni saya tak berapa ada, saya menilai diri sendirilah, mengukur baju di badan sendiri, saya agak takut. Tapi pada masa itu saya diberi galakkan oleh contohnya dekan pada masa itu, Prof Aziz Syuaib, untuk saya bersama-sama beliau. Jadi saya menjawab cabaran itu, tapi pada masa yang sama saya masih tidak melepaskan jawatan di PPR. Dan akhirnya saya jumpa dengan Datuk VC, saya kata pada masa itu pada Datuk Murtaza, saya perlu untuk memilih salah satu. Jadi saya dilepaskan daripada jawatan di
di BPR. Dia bila menjawat jawatan sebagai timbalan dekan di FSI, ada sedikit kecelaruan emosi dan keyakinan diri. Sebab saya bukan dalam bidang tu. Kalau di PPR itu bidang saya. So saya agak berkeyakinan untuk melaksanakannya. Tetapi bila berada di dalam dunia akademik yang sebenarnya di fakulti, saya rasa ada sedikit kecelaruan dalam diri dan saya mempersoalkan keyakinan diri dan saya cuba belajar sebaik mungkin. Belajar tapi proses pembelajaran saya dengan senior, maksudnya dengan dekan tu tak berlaku dalam tempoh yang saya rasa reasonable. Sekitar lebih kurang 2 atau 3 bulan PM Aziz Shoaib tamat dia punya deanship dan saya dilantik oleh yang berbahagia Datuk VC untuk melaksanakan tugas-tugas dekan. Jadi lagi dah takut, sebelum ni tak rasa sangat diri ni leader, cuma kejahilan dari segi knowledge akademik dan sebagainya, pentadbiran akademik lah saya maksudkan. Dan apabila benda tu berlaku, saya rasa saya perlu mencari sesuatu. Tapi Tuhan ni dia Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang Maha Adil, Tuhan yang Maha Pengasih dan Tuhan yang mengetahui jiwa-jiwa hamba-Nya. Saya bukan penceramah agama juga, saya bercerita tentang diri saya sharing knowledge. Jadi pada tahun yang tersebut 2018 saya mendapat satu surat jemputan untuk menjadi tetamu Allah. Untuk menjadi tetamu Allah, saya dijemput dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya dapat membawa ke semua orang-orang yang sangat saya sayang, iaitu ibunda saya, isteri saya. Saya dibenarkan. Alhamdulillah. Jadi walaupun queue tak sampai tapi surat tu dah sampai. Jadi alhamdulillah saya pergi dan saya pada masa tu PP saya pada masa tu Puan Cik Rosliza, dia kata gilah, tak usah fikirlah pasal masalah fakulti. Pergi. Itu satu dorongan untuk saya dan saya pergi. Dan sekerjakan ibadat haji dan sebagainya, saya balik. Jadi masih ada, Tuhan dah bagi kita kekuatan. Ada sedikit benda pengajaran yang saya terima di Mekah. Kalau saya nak cerita cerita di Mekah ni banyaklah. Jadi saya pendekkan cerita, saya kata saya perlu cari pengalaman dan ilmu. Jadi saya sertailah kursus ini. Itulah sebabnya. Okey. Bercerita tentang bos super dan staff super. Ada 3 elemen yang utama. Orang akademik dia suka merungkai macam ni lah. Pertamanya tentang siapa bos dan siapa staff. Kita tak nak bezakan bos dengan leader. Orang kata I don't want to be a boss, I want to be a leader, a great leader. Saya tak nak berhujah tentang bos dan leader. Masing-masing ada amanah, ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Bos dan staff ialah tentang manusia. Tentang manusia. Itu kita ingat. Staff dia tak melibatkan mesin. Dia tak melibatkan haiwan. Tapi dia melibatkan manusia. Walaupun ada dalam kaedah bahasa Arab pun mantik ke apa saya tak ingat, dalam bidang dia kata manusia pun haiwan nantik, haiwan yang ada akal fikiran. Tapi manusia, kita berjumpa dengan manusia, bos dan staff. Itu dah satu perjumpaan di antara maksudnya satu kategori yang sama. Dan apabila yang keduanya, elemen yang kedua di situ ialah tentang super dan super. Super dan super, kalau kita nak tengok dari segi ejaan hampir sama. Yang membezakannya ada huruf B je kat belakang untuk super. Tapi kita melihatnya dalam konteks, sebenarnya dalam konteks prestasi, performance, pencapaian yang manusia akan capai. Prestasi manusia. Dan elemen yang terakhir adalah berkaitan dengan kebersamaan. Sebab bos super, staff super. Kita menilai, kita merujuk kepada kebersamaan di antara bos. Kalau bos bagus, anak buah juga kena bagus. Itu. Okey. Okey, tuan-puan, sorry kalau kat sini saya tak boleh nampak ada profesor ke, Profesor Madya. Saya ringkaskan, saya tak bagi salutation tadi sebab saya tak tahu. Saya just tengok saya punya komputer. Anyway, saya gunakan sidar hadirin ke tuan-puan dan puan-puan. Okey, saya mulakan slide saya dengan gambar kemenangan Chelsea. Dah obvious lah kan? Nampak saya penyokong Chelsea. So, geng Liverpool ketawa lah sekarang.
Manchester pun sama. Kan? Di Chelsea ada apa sekarang? Okey. Tak apa. Saya bukan nak cerita pasal Chelsea atau pasal Liverpool. Okey, sebenarnya gambar tentang kemenangan Chelsea ni pada Premier League, saya ambil ilham berdasarkan siri ke-10. Saya rasa saya terlibat dengan siri ke-10 perkongsian. Nombor 10 ni sebenarnya nombor yang sangat relevan dengan bola sepak. Kat situ ada nombor Diego Maradona, kan? Kalau orang Brazil orang Brazil kata dia ada apa? Dia ada raja bola sepak, Pele. Tapi dunia kata ni hand of God, Diego Maradona, kan? So nombor 10 ni nombor yang besar lah. Nombor yang memberi tekanan kepada saya jugalah. Okey, jangan cerita pasal nombor. Kalau kita melihat kepada gambar tersebut, gambar mula-mula ni, Ancelotti kalau tak silap nama dia, dan tim-tim, ada Luis, ada Filippo Luis, ada Drogba dan sebagainya. Kita tengok, maksudnya kita nak melihat kebersamaan tadi. Maksud bos Ancelotti dalam konteks ni membawa kejayaan, dan kejayaan tu sebenarnya diusahakan oleh pemain-pemain Chelsea pada masa itulah. Jadi kebersamaan itulah yang diberi. Maksudnya Ancelotti coach ni pun perlu ada strategi. Tapi pelaksanaannya pemain yang 11 orang duk lawan tapadan lah. 15 orang termasuk reserve. Tapi dalam senarai pool dia banyaklah. Mungkin sampai 30 player. Right. Okay. Next slide. Okay, slide saya ni saya minta maaf. Dia banyak gambar gitu je. Saya rasa malas nak menulis. Jadi saya ambil gambar dan saya kena mengakulah. Saya bagi kredit kepada sumber-sumber gambar yang saya ambil daripada internet ni. Inilah kelebihan dunia hari ni. Kalau satu masa dulu nak cari gambar ni bukan senang. Tapi hari ni mudah. Macam saya kata tadi, tentang apa yang kita nak bincang hari ini, tentang 3 komponen utama. Yang gambar gelap hitam tu merujuk kepada manusia. Yang gambar di bawah ada anak panah hijau ke atas itu menunjuk kepada performance atau prestasi. Dan gambar yang di tengah-tengah tadi menunjukkan kebersamaan. Itu simboliknya. Okey, kita pergi kepada next slide. Jangan bimbang tuan-tuan, tuan-puan, saya ada 11 slide je, tak banyak. Okey, next. Cik Fendi, next. Okey. Alright, bercakap tentang manusia, pertama saya nak jelaskan, ini selalu guru saya ingatkan lah. Guru-guru saya sebelum ni ingatkan. Manusia, atau guru saya dia suka lebih suka menyebut manusia dengan perkataan insan. Insan ni dia datang dengan package. Insan ni dia datang dengan package. Suka tak suka, atau kita boleh terima atau tak, itulah manusia. Manusia datang dengan package. Apa yang saya maksudkan dengan package? Package dia ada variety. Bila kita sebut package, dia ada variety. Satu benda tak jadi package. Maksudnya dia mesti lebih daripada satu. Baru dia jadi package. Kalau istilah bahasa Arab, dia mungkin musanna, dia mungkin dalam kategori jamak. Kalau English tak susah, dia dalam kategori plural. Dia mesti datang dengan banyak benda manusia. Yang tentu benda yang dia datang tadi terbahagi kepada 2. Satu baik, satu jahat. Itu yang ada simbol positif dan negatif. Ada sesuatu yang disukai, ada sesuatu yang tidak disukai. Dan manusia ni, tuan-tuan, dia datang dengan IQ. Gambar mentol tu menunjukkan IQ. IQ yang berbeza. Kerana pengetahuan dia juga berbeza. Talent asal yang Tuhan bagi pada diri dia juga asal. Juga merupakan berbeza pada setiap manusia. Dan manusia pengalaman juga. Yang di bawahnya gambar menunjukkan jalan, ada troli kat depan. Pengalaman yang dilalui juga turut berbeza. Sebab itu manusia itu datang dengan package. Dan manusia ada gambar love tu kepala kan. Manusia ni satu lagi, selain daripada dia ada IQ, dia terlibat dengan pengalaman, dia beremosi. Dan emosi dia juga berbeza.
Setengah orang melihat kematian adalah perkara biasa. Tetapi setengah manusia pada dia kematian adalah sesuatu yang menginsafkan. Kan? Kalau orang lelaki bila tengok satu majlis perkahwinan, dia kata penat sebab aku kena hadir kenduri. Tapi untuk setengah lelaki, dia rasa, wah, menarik ni kalau dapat kahwin seorang lagi. Emosi. Emosinya berbeza. Dan gambar terakhir menceritakan perspektif manusia. Perspektif manusia juga berbeza. Ini kita kena raikan. Inilah yang dikatakan kepelbagaian. Kita meraihkan kepelbagaian. Jadi manusia ni dia datang dengan sifat, dengan fizikal pun berbeza, dengan IQ-nya yang berbeza. Saya ni pendek sikit, hitam pula. Ada putih, tinggi. Jadi itulah perbezaannya manusia. Jadi tetapi kepelbagaian ini perlu kita raikan. Perlu kita terima dan perlu kita anggap dia sebagai suatu fakta yang tidak boleh diubah. Dan dia sememangnya begitu. Tuan-tuan jangan salah sangka pula positif negatif tak disimbol untuk bateri. Letih saya. Okey, alright. Jadi dengan kepelbagaian yang ada pada setiap manusia, maka strategi pelaksanaan, macam mana kita approach manusia, macam mana kita ingin bersama dengan manusia, juga kadang-kalanya perlu dibezakan. Perlu ada perbezaan. Saya percaya ramai di sinilah dah ada anak-anak. Saya anak tak ramai, bini baru seorang. Anak ada 7. Tak ramai mana 7. Saya suka dengan angka 7 sebab saya boleh nyanyi. Nyanyi apa? Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Saya suka sangat. Dan saya kata sama ke member-member saya lah. Saya kata dari segi mas kahwin, saya balik modal dah. Sebab mas kahwin saya itu 5,000 je. Tapi my wife provide me 7 orang anak. So dari segi mas kahwin, saya bukan setakat kata balik modal lah. Makan labor lah lain dah. Utang lah, makan utang. Makan ribat dosa. Makan utang lah. Okey. Jadi itulah yang berlaku dalam keluarga kita. Kita ada satu keluarga yang tak ada keluarga, dia mungkin boleh tengok dari segi konsep perbezaan dia dengan adik-beradik dia. Tapi yang ada satu keluarga. Kita sebagai bapa, saya sebagai bapa lah hari ini, belum lagi datuk bapa. Jadi sebagai bapa, saya perlu berhadapan dengan 7 kerenah anak anda. Dan Tuhan takdirkan juga pada keluarga saya, anak saya datang dengan 7 karakter yang berbeza. Sangat berbeza. Yang saya tak sure yang nombor 7. Sebab dia baru umur setahun lebih. Tapi karakter kecil ni nampak berbeza. Dan salah satu daripada anak anda saya, Tuhan takdirkan juga dia disleksia. OKU. Jadi karakter dia lagi berbeza. Dan karakter yang sangat mempengaruhi rumah tangga ialah karakter isteri. Jadi saya perlu melayan manusia yang datang dengan package-package yang berbeza. Tetapi hala 7 dalam rumah tersebut, dalam rumah saya bercerita dalam konteks rumah kecil lah. Lepas ni saya akan bercerita dalam konteks fakulti. Sebab saya leader kepada, bos kepada fakulti sekarang, lepas ni kita relatekan dengan fakulti. Okey. Jadi saya menetapkan beberapa hala 7. Tetapi hala 7 tersebut pada saya perlu saya sesuaikan dengan package manusia yang saya bawa. Yang saya perlu jaga. Yang perlu saya lindungi. Yang perlu saya tarbiyah. Dan yang bersama-sama akan menyokong saya. Jadi package dalam keluarga ni, saya perlu buat hala 7 ni, satu hala 7 yang fix. Memang tak boleh diubah. Ini ayah dah tentukan. Okey, saya selalu bercakap dengan anak anda saya. Apabila anak anda saya kata, kenapa kami dulu sekarang ni musim teknologi, anak anda akan minta, ayah, kami nak phone. Ayah, kami nak iPad. Jadi saya kata kat anak anda saya, you reach certain age, I will give you. Dia kata, kenapa? Ayah, dia ada pakcik dia. Dia tengok anak Ayah Mei tu pakcik dia saya sebut. Dia kata anak-anak Ayah Mei tak payah tentu umur pun, minta dapat. Saya selalu kata kat mereka,
Salah seorang anak saya nama dia Ammar Iskandar. Saya kata kat dia, Ammar, nama Ammar ialah Ammar Iskandar. Di hujungnya siapa? Ayah lah, Syardi. Okey, kalau you anak Syardi, you kena ikut peraturan Syardi. You kena hidup dengan hala tuju Syardi. Itu yang saya katakan kepada anak dia saya. Sebab you bin Syardi, you bukan bin Rosman, you bukan bin Mansur, bukan. You bin Syardi. Satu. Ada hala tuju yang atau sasaran hidup yang saya tak boleh ubah. Yang saya katakan saya kena fix. Anak saya kata apabila you reach 10 tahun, ayah rotan, you tak sembahyang, you jangan kata apa-apa. Tapi ayah akan beritahu silap. Tapi ada hala tuju yang saya boleh berubah-ubah. Yang tak ada stand orang kata. Saya ni mungkin konservatif. Mak saya, wife saya selalu kata saya konservatif. Kenapa konservatif? Saya ni tak berapa suka anak masuk asrama. Jujur, be honest. Saya tak berapa suka. Walaupun banyak ibu bapa mengejar supaya anak-anaknya masuk asrama untuk mendapat level pendidikan yang terbaik, kualiti pendidikan yang terbaik pada mereka, itu menurut pandangan mereka. Saya terfikir, saya agak sukar untuk nak terima anak-anak masuk asrama. Walaupun wife saya sebaliknya. Jadi wife saya dan ahli keluarga saya bertanya lah. Sebab family saya ni, wife saya ni dia kebetulannya family dia memang datang daripada orang-orang boleh kira ngaji. Saya tak nak kata besar, adik-adik semua support, hanya 2 orang saja. Alhamdulillah dua-dua boleh masuk universiti, tapi tak besarlah keluarga kami. Keluarga wife saya lagi besar. Jadi dia bertanya, even abipar saya tanya. Saya kata pasal masuk asrama ni, lelaki saya cenderung untuk boleh kata gila. Tapi perempuan, saya agak keberatan. Kenapa kalau anak perempuan? Pertama, saya kata gini, sekarang ni saya sibuk dengan urusan dunia saya. Ya? Walaupun memang betul lah, saya tak nafi kita kena bagi masa dalam kehidupan. Tapi saya kata saya sibuk dengan urusan dunia saya. Saya akan pergi pagi, balik petang. Dan malam-malam saya top up lagi kadang-kadang dengan kerja pejabat. Atau kerja-kerja research. Jadi masa saya kurang dengan anak-anak saya. Saya jujurlah, saya kata kalau seorang ayah, saya respect dan saya kat tangan, saya salute. Kalau ayah hari ini, dia boleh duduk bermain-main dengan anak dia pada hari bekerja sekitar 2 hingga 4 jam sehari. Saya tak ada masa tu. Kita balik penat, rehat dan sebagainya. Jadi masa tu cakap setengah jam, sejam, gitu saja. Kecek pula benda-benda penting kan. Habis saya kata saya kurang, terutamanya anak perempuan saya lah. Saya kurang bercakap kan. Jadi saya kata, okey, 12 tahun dia sibuk di sekolah rendah. Kita pun sibuk di tempat kerja. Sehinggalah dia umur, katalah UPS dia cemerlang. Dia masuk asrama. Kita ambil dia 2 minggu atau sebulan sekali. Lagi kita tak jumpa dia. Dia ngaji tingkat T3, result PMR bagus. Dia masuk sekolah MRSM, asrama penuh dan sebagainya. Sehingga tingkat T5. Hilang lagi masa kita dengan dia. Lepas tu, tingkat T5, dia boleh cemerlang masuk asasi atau matrikulasi. Hilang lagi masa kita dengan dia. Dia pun belajar di universiti umur 22, 23 keluar cari kerja. Kerja belum tentu dekat dengan lokasi kita. Hilang lagi. Umur 25, 26 dia nak kahwin. Dia dah tak sempat nak borak dengan kita. Dia kahwin dengan suami dia. Duduk jauh dengan kita. Jadi hilanglah. Sesuatu ini hilang. Adik, berdasarkan keadaan itu, saya kata saya tak berapa bersetuju dengan asrama. Tapi yalah, dari masa ke masa banyak input dan sebagainya, saya melihat kepada pilihan dan sebagainya, pandangan anak saya sendiri dan sebagainya. Hala tuju ni boleh diubah. Atau sasaran atau objektif ni boleh, prinsip ni saya boleh ubah. Saya ubah anak saya sulung ke MRSM. Sebab itu kehendak dia. Okay. Itulah jadi hala tuju. Maksudnya dalam kita mengurus, kita perlu, bukan kerana kita tahu manusia itu ada kepelbagaian, hala tuju juga perlu ataupun sasaran juga
perlu ada kepelbagaian. Perlu ada yang fix dan ada yang apa ni? Yang perlu, yang boleh kita ubah, boleh kita runding. Okey, next slide. Slide saya macam ni je, tak menarik langsung. Okey, next. Okey. Kita ke komponen yang kedua. Tadi kita katakan kita ada 3 komponen. Pertama, manusia kita dah bincang. Kedua, ada tentang apa kita kata tadi? Prestasi. Superb ke, excellent ke, marvelous ke, superb ke, semuanya tentang prestasi. Bila prestasi, kita perlu ada tindakan. Kita boleh menetapkan pelbagai prestasi. Aku tahun ni nak publish 7 paper. Tapi kalau setakat kita meletakkan 7 sebagai sasaran, tanpa apa-apa action plan, so tak ada guna. So kalau hari tu ada pensyarah muda cakap kan, dalam talk Datuk VC kepada pensyarah muda, dia kata apa? Kurangkan komen, buat kerja. Yang pentingnya buat kerja. So dalam tindakan, kita perlu structure, perlu ada strategi, perlu ada perancangan, perlu ada revise, perlu ada semakan kepada tindakan kita dan sebagainya. Ini yang perlu kita fahami dalam kita menetapkan prestasi. Okey. Dan dalam konteks organisasi, kalau tuan-tuan tengok yang orang duk pegang puzzle dalam konteks organisasi, yang bawah tu sasaran tu adalah penetapan sasaran. Maksudnya prestasi perlu diletakkan dengan sasaran. Tak boleh. Prestasi ni ikutlah setara mana boleh capai kita capai. Maksud dia tidak ada satu sasaran yang objektif. Sebab tu saya dengan pelajar-pelajar saya akan marah, bukan marah dalam konteks backing dah. Marah maksudnya saya rasa kecewa dengan diri sebab tidak dapat memahamkan ke pelajar saya. Pelajar saya ni kalau saya tanya macam mana your CGPA, your previous result, dia akan kata, Allah doktor, bolehlah cukup-cukup makan. Saya cukup kecewa, marah dan kecewa dengan penyataan berikut. Kerana kita nampak you tidak ada sasaran yang jelas. You tidak memberi pertimbangan kepada pencapaian yang objektif. Adik, gambar yang menunjukkan manusia puzzle dalam konteks berorganisasi, kita tidak mencapai kejayaan secara berseorangan. Suka tak suka, begitulah. Saya sebagai dekan contohnya di fakulti, tidak akan berjaya mengejar sasaran yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan tertinggi sekiranya saya tidak mendapat kerjasama daripada ahli-ahli fakulti. Dan sebab itulah saya sangat sayangkan. Saya tak bolehlah nak kata I love you. Jumpa staff saya cerita yang perempuan ke yang lelaki. Kalau yang perempuan, kalau saya pergi jumpa dia, oh I love you, saya sayangkan kamu. Dia kata, orang tua ni tak pernah betul mana ke guana. Gelenyar ke guana. Jadi bahayalah. Kalau saya cerita ke orang lelaki pula, tak pernah gaya, saya raya I love you, dia kata saya LGBT ya. Tak boleh. Tapi secara fitrahnya, saya sayangkan family saya. Family saya di fakulti. Sebab itu, apa jua, macam mana saya nak cakap? Saya nak kata saya ni take care sangat, saya mengaku. Tak. Sebab saya rasa family saya ni dah bisa-bisa berlaku. Family saya di fakulti ni dah bisa-bisa berlaku. Besar pandai berlaku dah. Bijak berlaku dah. Hak tak boleh, mari royak je. Saya nak tanya, turun tanya, sore. Saya tidak termampu. Saya tidak termampu. Saya kena mengaku itu kelemahan diri saya. Dia nak tanya, tapi kalau ada masalah, mari saya buka pintu. Tidak ada apa-apa masalah. Jangan bercakap di luar. Bagi tahu, jumpa bincang. Apa jua masalah. Itu cara saya sayangkan family saya di fakulti. Okey. Dan kita bersama-sama tanpa kerjasama yang orang kata yang disinkronize, yang kita susun dengan baik,
yang kita fahami secara bersama, kita tak mungkin dapat mencapai prestasi yang kita sasarkan. Itu realiti. Itu realiti. Perjuangan itu, saya tidak kata dengan bilangan yang ramai. Sebab sejarah telah membuktikan bahawa ramai itu tidak perlu dalam mencapai kejayaan. Contoh, kita ambil dalam konteks perang Badar. Umat Islam tak ramai pun pada masa itu, tapi mencapai sasaran. Tetapi kita tidak berseorang. Rasulullah tidak pergi di perang Badar tu sore-sore dak. Dia bawa ahli 300 lebih. Maksud kita perlu bersama-sama. Tapi kena dengarlah pesan daripada ketua. Sebab kita ada kesefahaman dari segi apa yang kita ingin laksanakan dan bagaimana kita ingin melaksanakan. Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Okey. Kalau lepas tu tengok gambar di bawah ada pokok-pokok bumi dunia tu, saya search dengan keyword resources. Maksudnya dia melibatkan sumber. Dia melibatkan sumber. Okey, dia melibatkan sumber. Maksudnya sumber perlu ada dalam nak mencapai pencapaian yang disasarkan. Sebab itulah saya kalau tahun ni antara the first faculty yang pergi ke mesyuarat JPU minta sumber daripada pengurusan tertinggi. Sebab saya yakin dan saya tahu dan saya orang kata menghayati keperluan resource tadi. Dan kita berjumpa untuk dapat studio baru dan sebagainya. Kita perlu ada sumber. Sumber utama learning duit lah. Sebab tu orang kata ada duit, ada PT, semua boleh buat. Jadi tidak boleh tidak. Kita tak boleh nak nafikan, tak boleh nak debate bahawa sumber. Cuma bagaimana kita mengoptimumkan sumber yang ada, itu satu cerita yang lain. Dan macam mana pembaziran sumber berlaku, itu satu cerita yang lain. Tetapi hakikatnya, saya tak ada makrifat, itu hakikat. Hakikatnya, kita perlu ada sumber untuk menjayakan KPI kita. Mendapat prestasi yang kita inginkan. Jadi inilah yang menjadi komponen kepada pencapaian prestasi. Dan prestasi ini, satu lagi yang saya tak tahulah, saya selalu katakan pada diri saya lah. Saya ingatkan diri saya. Prestasi adalah tentang reward. Prestasi adalah tentang reward. Sebab tu, sebelum manusia diciptakan, sebelum manusia Allah Ta'ala ciptakan, ada dah syurga dengan neraka. Ada dah syurga dengan neraka. Maksudnya prestasi memang ada kaitan dengan reward. Ada sistem reward tu perlu. So di UMK ni, mungkin reward tu bentuk-bentuk tertentulah. Tidak semestinya naik pangkat saja. Bila kita kata reward, cerita naik pangkat, naik gaji. Tidak begitu. Reward tu pelbagai. Rasa dihargai juga satu bentuk reward. Tetapi perbezaan tu berlakulah di antara pemimpin, di antara bos dengan bos. Di antara bos, setiap bos ni berbeza tentang kaedah reward. Okey. Itu subjektif. Kita raikan perbezaan itu sekali lagi. Okey, next. Okey. Dan elemen yang paling penting yang kita nak bicara hari ni baru sampai sini lah. Aduh, kita tak bunyi. Halo. Jadi reward ni elemen ketiga adalah kebersamaan. Sebab tu tajuk tu bos super, staff super. Maksudnya ada kebersamaan. Prestasi tinggi yang dicapai oleh bos, juga prestasi tinggi yang akan dicapai oleh staff. Dan kalau tengok gambar Chelsea menang tadi, bukan Ancelotti pergi main bola pun dia tak bagus betul ya, tak ada pun dia tulis assist pun tak ada. Tapi dia raikan kemenangan tu. Rentetan daripada kemenangan pasukan yang dia bimbing. Begitu juga bos. Bos tak boleh nak buat semua benda. Tak ada. Bos perlu dibantu. Pelaksananya perlu dibersamakan. Kebersamaan oleh semua warga. Kalau dalam konteks saya di fakulti, kita perlu bersama-sama. Tak kira
Staf akademik ke, staf takbiran ke, even tukar sapu tu sendiri, insya-Allah, memainkan peranan. Cleaner kita kena hargai. Walaupun kita bagi kontrak aja dia, tak ada sakit hak tu. Dia juga perlu dihargai dalam pencapaian prestasi. Cuba dia tak sapu siapa, boleh 10 hari. Boleh duduk kita dalam office. Tak boleh duduk. Bila tak boleh duduk, tak ada convenient, conducive environment untuk kita bekerja, tak ada. Dia appreciation, kebersamaan antara kita tu perlu berlaku secara selari. Tetapi kebersamaan ni benda yang mudah untuk kita kata, tapi payah untuk kita laksanakan. Hak ni saya kena. Saya kena royak. Kalau hak saya royak sini, hak saya sharing sini, ada benda yang sampai hari ni saya tak mampu untuk laksanakan dia walaupun 50%. Tapi at least saya cuba melaksanakan. Itulah. Okey. Ini saya bubuh tanda negatif. Hak lain positif dulu, start. Ni kita start dengan negatif dulu. Tanda ni antara benda-benda yang menghalang kepada kebersamaan. Itu saya nak ayat. Pertama, right way. Tu gambar, duk tunjuk anak panas, so kau ni kata right way, so kau ni ayat ni right way. Kedua-duanya mencari arah. Tetapi prinsipnya berbeza. Tu gambar tu nak cerita. Prinsipnya berbeza. Manusia ni dia mari dengan prinsip yang berbeza. Ada manusia dia kata, aku tak kira ni prinsip aku. Mu nak tetak ke, mu nak katak ke, mu nak kata ke, aku tak kira. Itu prinsip aku. Prinsip sesuatu yang sukar untuk diubah. Jadi prinsip bukan tak boleh diubah, prinsip boleh diubah. Sekiranya ada guidance yang betul. Okey, macam kita orang Islam lah. Saya maaf kalau bukan non-Muslim, tapi yang kita cerita dalam konteks kita sebagai manusia Muslim, prinsip kita boleh diubah selagi dia tidak bertentangan dengan dalil agama. Dia tidak bertentangan dengan sumber, dengan Al-Quran. Dia tidak bertentangan dengan apa yang Nabi tunjukkan. Kita boleh berdiskusi dan boleh diubah. Jangan kerah sangat kita. Jangan kerah. Oh, prinsip aku benar. Benar tu kita sandarkan pada siapa? Kalau dia subjektif, sandaran itu berdasarkan pengamatan kita, berdasarkan pengalaman kita. So, kita masih ada ruang untuk melaksanakan pengubahsuaian. Aneh. Sebab terlalu kerah dengan prinsip yang tidak asas akan menghalang kepada kebersamaan. Oh, aku pegang prinsip ni 50 tahun. Tempoh tidak pernah dirujuk sebagai satu elemen yang menyebabkan sesuatu prinsip itu tidak boleh diubah. Sayyidina Umar, kita ambil contoh. Dia pernah satu kes, dia buat ijtihad yang berbeza dari tahun sebelumnya kepada tahun sebelumnya. Selepas tu ada kes yang sama, tahun selepas tu dia buat pula ijtihad yang lain. Jadi orang kata, mana Sayyidina Umar ni? Orang tanya dia, apa membuat ijtihad yang berbeza? Sebab semasa dia buat ijtihad yang pertama, dia tidak mendapat hadis daripada Rasulullah. Tapi di ijtihad yang seterusnya, pada tahun seterusnya, dia mengubah keputusan itu apabila dia mendapat nas atau dalil yang sahih daripada Rasulullah. Maksudnya, prinsip hidup kita boleh berubah selagi dia tidak bertentangan dengan agama, dengan Quran, dengan sunnah. Okey. Non-Muslim mungkin ada dalam konteks agama masing-masing. Saya bukan ustaz ni, lalu saya bukan ustaz. Jauh. Alright. Seterusnya, manusia dia berbeza juga. Dia sangat berbeza. Dia dari segi pemikirannya. Dari segi pemikirannya dia berbeza. Itu gambar dia kan. Dari segi pemikirannya dia agak berbeza. Sesuatu, contoh, kita ambil contoh yang mudah. Okey, kita kata begini. Apa yang paling dekat hari ini kita kata? Penarafan. QS ranking. Ni cerita baru kan. Saya ambil latest news lah kan.
Pada dulu saya sendiri pun, Allah tak ada cerita lain. Kalau nak naik nama universiti, nak upgrade universiti, nak cemerlang ke universiti, kita akan bermain dengan sistem rating and ranking. Penarafan. Pemikiran kita begitu. Walaupun saya mari daripada universiti yang terlibat dengan rating sebelum ni. Semua orang akan bercakap begitu. Bukan semua orang lah, kebanyakan. Semua saya tarik balik, bukan semua. Ada orang yang memang boleh menerima benda tu. Tetapi dengan pemikiran kita, kita juga perlu. Kalau kita, maksudnya kita lekat mati ke, begini kita nak panggil kan. Kita, sorry ya kalau bahasa ibunda saya yang terkeluar ni, maklumlah muka saya walaupun muhajirin, tapi muhajirin daripada universiti je. Saya Kelantanis. Pure Kelantanis. Adik, pemikiran yang kita tak boleh nak kata, oh this is my idea and this is a solid idea. Orang lain tak boleh challenge. No. Setiap idea, dia masih ada ruang untuk dicabar. Untuk diberi penambahbaikan. Itu yang perlu diingat. Adik, pelbagai pemikiran manusia tadi, dia akan menghalang kebersamaan. Apabila kita tidak letakkan satu ruang untuk kita bermuzakarah secara aman. Bermuzakarah, maksud kita duduk sama-sama runding. Kalau betul, kita berhujah lah. Pemikiran ni, kita berhujah. Kita kena tegakkan hujah. Kata contohnya dekan, royak gini. Sebabnya begini. Tiba-tiba seorang staf kata, hamba tak setuju lah. Pada hamba kaedah ni tak tepat. Bagus sebab kita menyatakan pendirian kita. Tetapi dari segi pemikirannya kita masih, saya gunakan istilah, tidak berapa matang lah. Sebab setakat melontarkan komen menyatakan sesuatu itu tidak sesuai. Tidak boleh. Payah nak buat. Lambat untuk berjaya. Saya rasa komen ni daripada 7 anak saya rasanya sehingga umur hari ni 5 boleh royak gitu. Ne boleh royak gitu. Sorry umur 1.5 tu dia tak boleh. Sebab dia tak boleh nak catch up. Dia tak boleh nak bercakap, dia tak boleh nak royak. Hak lain boleh royak belakang. Hak yang lain boleh berkata-kata sedemikian. Kita di level peringkat tertinggi, di gedung intelek, takkanlah kita nak bangkang suatu perkataan atau kita nak kata tak boleh kepada pemimpin kita atau tak boleh kepada staf kita hanya dengan berkata tak boleh. Tak rasional lah. Tak bijak lah kita. Apabila kita kata tak boleh, kita kena clarify. Atau yang lebih baik, kalau dia melibatkan sesuatu keperluan untuk menambahbaikan, kita bagi pula cadangan. Itu yang sewajarnya. Supaya wujudnya elemen-elemen ke arah kebersamaan. Dan seterusnya, kalau tengok ada gambar lengih orang kuat. Saya sebenarnya bergambar lengih yang tidak kartun gitulah. Tapi saya takut dia memperlihatkan aib manusia ataupun kita panggil kita terlalu terpersona lengih, comel kan. Jadi saya ambil gambar kartun lah. Kalau kena lagi dengan gambar kartun ni, saya tak tahulah. Jadi merujuk kepada apa tu gambar ni? Gambar ni merujuk kepada kita kena menerima hakikat bahawa manusia ni dia mari dengan keupayaan yang berbeza. Keupayaan yang berbeza kalau kita tidak dapat wujudkan titik pertemuan atau kita boleh mengenal pasti, okey, si A ni kelebihan dia gapo, si B ni kelemahan dia gapo, kelebihan dia gapo, begitu. Kalau kita tak boleh nak mengambil keadaan tersebut dan kita kumpulkan dengan baik, nascaya tidak akan ada kebersamaan. Dia buat lebih ayat lagu mana? Mu boleh lah nulis paper, mu pandai orang putih. Boleh lah atas Scopus. Mu boleh buat indeks jurnal, mu orang putih bagus. Research methodology, okey, PhD dulu dah. Aku master pun 4 tahun baru lulu. Dia akan jadi perkataan-perkataan sedemikian.
Tapi alangkah indahnya kalau kita pandai mengambil kesempatan atau kelebihan daripada suasana tu. Aku tahu, grade di S45. Orang putih tak apa pandai mana. Tapi ada satu kelebihan padamu. Research metodologimu sangat bagus. Contoh, saya ambil contoh. Jadi yang doktor yang sore pula ni, aku lulus PhD dah. Tapi aku ni malah nulis. Tapi kalau setakat nak semak penulisanmu, tengok hasil kerjamu dan kita semak dari segi penulisan bahasa Inggeris, boleh lah. Jadi kita raikan. Kita ambil kelebihan, buat satu tim, produce paper. Dan saya rasa tidak ada masalah dari segi integriti. Sebab kita bersama-sama dalam penghasilan paper tu. Jadi ini satu keadaan. Tetapi yang menjadi satu keadaan budaya di fakulti, saya tak kata di fakulti saya saja, tapi saya pun tak berani nak menuduh berlaku di fakulti lain. Tetapi di kebanyakan tempat yang saya tengok, ini pandangan saya mungkin salah. Semangat berpasukan memang berlaku di mana-mana fakulti. Tetapi dia berlaku untuk penghasilan yang sebaliknya. Bukan nak kejar KPI sangat. Dia berpasukan nak beri kata kat orang tu. Oh, Sadi tu suka jadi dekat. Tak tengok, tak turun bawah langsung lah ni. Tu. Allah Prof Hazam tu ke. Sorry sebut nama Prof Hazam ni sebab dia salah seorang orang yang banyak membantu saya belajar tentang kepimpinan. Saya kena bagi kredit tu kat dia tu. Ya. Yeah. Jadi bila orang tengok Prof Hazam tu cara dia, orang tak tahu. Mereka yang sebenarnya yakin dia tahu, dia tak tahu sebenarnya bagaimana perjuangan Prof Azan untuk membangunkan fakulti. This is reality. Tapi kata mesti tak. Sebab tu saya kata kalau setakat berkata kepada kelemahan orang, anak saya pun boleh buat. Alright. Lepas tu, gambar yang seterusnya tu, tengok gambar orang bawa tukar. Ada gambar OKU. Ada gambar orang sakit kaki. Biasanya kita temu mana gambar ni? Kalau kita teka-teki muka tua-tua tak boleh nak jawab. Jadi hamba tolong jawab lah. Gambar ni biasanya kita jumpa di tempat duduk di dalam kereta api, bas dan sebagainya. Maksudnya kursi-kursi awam. Gambar ni nak merujuk sebenarnya kepada kita kata keutamaan manusia itu berbeza. Priority. Keutamaan manusia itu berbeza. Sebab tu kita payah untuk wujudkan kebersamaan. Aku tak cara mana mu nak buat paper ke apa ikut mong lah. Aku rasa boleh gaji 4,000 sebulan. Aku tak cara lah. Aku bukan gila nak jadi Profesor Madya ke. Aku bukan gila nak jadi profesor. Inilah perkataan-perkataan lahir menunjukkan prioriti manusia itu berbeza. Dan kita kena setuju dalam hal ni. Tak semua, saya tak tahulah. Saya tak boleh memastikan. Tetapi saya dengan pandangan saya, pengalaman saya, ilmu yang saya ada sikit-sikit, saya yakin tak semua orang di UMK bercita-cita untuk jadi VC. Tak semua orang di UMK bercita-cita untuk jadi profesor. Walaupun sepatutnya goalnya di situ. Tapi tak semua orang. Ada prioriti yang berbeza. My friend, dia kata, aku tak kisah. Janji ada kerja tetap sebab untuk duit, aku nak buat dengan cara lain. Tapi aku nak ada income yang tetap. Aku secure. Untuk nak dapat lebih banyak, aku buat strategi lain. Ada pandangan yang sedemikian. Sebab itu prioriti berbeza. Prioriti yang berbeza akan menyebabkan pembentukan kebersamaan di antara bos dengan staff akan berbeza. Dan seterusnya.
Ni kita lama dulu main tengok gambar kartun, gambar Wejata, kita tengoklah gambar Wetina jaga-jaga. Wejata ni tengok gambar Wetina semangat naik sikit. Jadi gambar Wetina duk petik bitter tu dia tidaklah kata real, tidak real lah. Gambar ni ilustrasi boleh. Tetapi dia membawa satu simbolik. Manusia ada cita-cita yang tersendiri. Tadi dia prioriti berbeza. Cita-cita dia juga berbeza. Bila cita-cita berbeza, of course, tentunya sukar kita mewujudkan kebersamaan. Kalau kita tidak pandu dia dengan betul. Itu realiti juga. Seorang yang bercita-cita, contohlah, untuk jadi askar. Dia takut cita-cita nak jadi askar. Askar pun patchen dengan pegawai Warren 1. Kalau dia faham tentang cita-cita dia tu, dan dia faham macam mana untuk mencapai cita-cita tu, of course, mak dia suruhlah masuk universiti pun, dia tak masuk. Mak dia suruhlah ngaji setara mana pun, dia tak ngaji. Sebab apa dia kata? Untuk masuk jadi askar. Pada SPM je apa? Kat SPM je kita boleh. Lepas tu boleh masuk rekrut. Masuk umur awal sikit, duduk lama sikit. Gua askar ni kontrak basis 21 tahun, which is kita panggil pencet agun. So, ada masalah. Aku dah insyaAllah rajin pergi kursus. Dalam askar, dalam primata pergi kursus sama, pergi kursus sama. Dah lah patching dengan pegawai Warren 1. Kalau itu cita-cita dia. Berbeza yang orang ada cita-cita untuk jadi askar juga. Tetapi dia bercita-cita untuk pension dengan pangkat lieutenant kena. Atau general lah. General besar lah. Kena lah. Kata aku nak baca yang kena lah. Jadi kalau mak dia kata suruh ngaji supaya masuk universiti, ada sebab. Dia kata kalau aku full pass degree, lepas tu masuk rekrut, start pakai dah 2 paku captain. Habis degree. Cepatlah sikit aku nak mencapai pangkat lieutenant kena tu. Di situ realitinya. Sama-sama nak jadi askar. Sama-sama nak jadi askar. Okey, yang seterusnya. Cita rasa manusia tu berbeza. Hak ni kita kena setuju. Cita rasa manusia tu berbeza. Gambar lidah kan. Ada tunjuk tempat mana pahit, hak mana sweet, hak mana masam, hak mana masin. Cita rasa manusia ini berbeza. Cita rasa manusia berbeza menyebabkan kebersamaan, kemufakatan yang ingin dibina tu perlu dilihat dari taste. Perlu bukan dilihat, taste orang tak lihat. Taste orang rasa. Kan? Maksudnya perlu. Maksudnya pencapaian yang kita harapkan nanti perlulah rasa lazat untuk semua pihak. Tapi kalau kita duduk dengan cita rasa yang berbeza ni, mempertahankan cita rasa yang berbeza ni, tak ke mana lah kita. Tak tercapai lah kita. Saya sepatutnya habis pukul apa? Pukul 12 Fendi? Kau pukul apa Fendi? Pukul 12 tadi. Pukul 12 lah. Tapi saya nak buka sesi soal jawab. 15 minit boleh Okay. Okey, right. Okey. Pasal slide baru 5-nya ni daripada sebelah. Okey. Seterusnya, kita ke next slide. Okey. Saya bercerita tentang hak penting ni tentang kebersamaan. Macam mana kita nak capai kepercayaan. Saya tak saya keluar daripada kerangka kita sebagai Muslim. Non-Muslim ada kerangka dia. Tapi saya rasa kalau dia tengok pun tak jauh kerangka ni. Dalam kerangka yang pertama, kita nak buat macam mana nak mencapai kebersamaan. Sebab tunduk-tunduk tanda-tanya kat belakang tu. Tanda-tanya ni kalau mari depan, masa dia bersabda kat bahagian muka, dia duduk belakang. Dia bertanya macam mana aku nak menjayakan kebersamaan. Saya perkataan mula-mula yang terlintas dan berdasarkan apa yang
Tengku Ismadi cerita dan pengalaman saya sedikit. Saya tak sel bercerita di luar kerangka kita sebagaimana kebiasaan. Kalau kita nak buat benda yang ekstra, payah pula lah. Jadi kita cuba berbicara, berkongsi dalam kelaziman yang kita laksanakan. Jadi sebagai muslim, saya maaf sekali lagi untuk non-muslim, saya kata dah, kerangka kita sebagai muslim, kita tak boleh lari dah. Benda hak hari-hari kita wajib buat. Buat tak buat suku sakat. Tetapi hak wajib kita buat adalah perkataan usolli. Hak ni kalau pemegang mazhab Syafi'i, dia biasanya usolli fardhu zuhri, usolli. Tapi saya bukan nak cerita pasal semaya. Jangan salah sangka. Image ni saya nak royak. Kita kena bermula dengan sesuatu dengan niat. Usolli ni niat lah nak royak, nak semaya. Walaupun benarnya kita tak payah pun nak royak. Sebab niat ni benda di hati. Tetapi kita perlu mulakan sesuatu. Nak wujudkan kebersamaan di fakulti, pada saya perlukan niat. Kena ada niat. Niat, perlunya niat dalam kehidupan ni, ada hadis yang mengatakan ada keperluan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Muslim, Sahih Bukharinya. Dia kata innamal a'malu bin niat. Tak ada amalan kecuali dengan niat. Maksud setiap amalan yang kita nak buat, kita mulakan dengan niat. Jadi kena ada niat. Kebersamaan, sebab tu bila saya nak memikirkan macam mana nak memimpin fakulti, sebab saya pun tak ada pengalaman, saya termasuk daripada golongan orang-orang yang cetek pengalamannya. Jadi saya kata, saya kena lakukan sesuatu. Saya bukan nak mencari yang terbaik untuk saya nak mencari yang terbaik untuk fakulti. Dulu saya rasa sini tadi saya ada perasa Dr. Aisyah ada sekali. Saya tak tahu ada ke tak ada lagi, tapi saya rasa Dr. Aisyah ada. Ni antara kawan-kawan yang menyokong saya semasa nak naik sebagai dekan. Jadi saya kata, kita tak secara mana kau jawab test tu. Tapi saya nak kita sama-sama. Tapi ialah manusia. Sikap manusia tu adalah, saya sendiri ini ada kelemahan saya. Usolli tadi merujuk kepada niat. Maknanya kita kena niat nak buat kebersamaan tu tadi. Kebersamaan. Dalam konteks saya share lah, bukan kata saya nak mengata pada mana pihak. Kebetulannya saya naik pakak semasa saya jadi dekan. Saya dapat associate professor semasa saya berada di jawatan dekan. Saya kecek sini ni sebab saya tak siap ada rumus atau apa yang orang salah faham. Bila mendapat jawatan naik pangkat ni, tak ada manusia yang tak suka dengan kenaikan pangkat. Dan saya perlukan kenaikan pangkat ni. Saya berpuluh tahun dah mari daripada USM. Saya dah di interview di USM, saya tak ada mendapat result, saya pindah mari sini. Kali kedua, kali pertama memang tak lepas, kali kedua saya tak ada dapat result. Saya pindah mari sini. Adik naik pangkat ni bagus jugalah. Ni saya kena ambil sebagai demotivasi lah. Sahabat-sahabat, tuan-puan dan perempuan ni, tolong. Naik pangkat ni walaupun kata aku tak kisah pasal naik pangkat. Betul. Itu kita tak paksa lah. Itu atas diri masing-masing. Tapi naik pangkat ni sebenarnya ada motivasi yang baik untuk kita. Walaupun pada saya kenaikan gaji saya tak besar pun sebab saya dah lama dah di kanan. Tapi ada sesuatu, jadi bila naik di sini saya tahu akan ada bahasa-bahasa sumbang lah pada saya. Pandangan-pandangan jarang ataupun pandangan-pandangan yang negatif. Oh ni pasal jadi dekan lah. You dapat associate professor. Hot tu saya tak tahu, tetapi alhamdulillah boleh tanya Datuk VC,
boleh jumpa tanya TNCA, orang-orang yang mungkin terlibat dalam kenaikan pangkat, pendaftar even, boleh mungkin. Saya tak pernah mengadap Datuk VC, saya tak pernah jumpa TNCA untuk saya kata tolonglah saya naik pangkat. Cuma saya jumpa dengan TNCA, saya setuju dalam urusan kenaikan pangkat, tetapi tak suruh dia tolong tengok CV dan buat perakuan sebab itu syarat UMK. Sebab itu syarat UMK. Tapi saya suruh dia tengoklah. Mungkin dia orang ada pengalaman. Begitu. Tetapi realitinya saya tidak menggunakan kedudukan. Saya rasa saya tidak pernah menggunakan kedudukan saya sebagai dekan untuk mempengaruhi. Kalau sekiranya, saya bukan kata cabar, tidak cabar. Saya tidak mencabar mana-mana pihak. Saya menggunakan kedudukan saya. Ada keadaan sedemikian, saya minta lah sangat. Mana kita nak kata, bukan sana ya. Kalau terlintas di hati nak menggunakan kedudukan tu, saya minta Tuhan Apung lah. Gitu. Tapi saya rasa saya tidak ada lintasan sedemikian. Saya hantar, dan proses ni lama. Semua orang tak tahu, proses ni berlaku daripada tahun 2017 ke 18. Dan 18 tu, pipi saya pada masa tu Cik Rosiza kata, tak lah. Tak boleh sebelah. Jadi, lama lah proses saya tu lama. Dan akhirnya 2020 ni, Alhamdulillah, Tuhan habui lah. Okey. Itu pertama, kita kembali kepada niat tadi. Kita kena ada niat yang baik. Sebab apa? Sebab apa kita ada niat? Kita kena ada niat. Sebab apa kita kena niat? Kita cerita lepas ni. Yang kedua, elemen yang kedua, kita kena ada doa. 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 Orang kata, buat kerja dulu baru doa. Saya pada pandangan saya, doa dulu baru buat kerja. Sebab apa? Saya ambil analogi sebagai seorang askar. Doa ni selalu dikatakan adalah senjata kepada orang-orang mukmin. Kalau kita askar, tak kira kita pergi dulu baru cari senjata. So, kita kena ada senjata dulu. Kalau doa itu senjata, kena ada senjata dulu. Baru pergi pergi. Baru betul. Kalau kita pergi pergi, senjata tak ada. Berdedam 2-3 kali, baru nak cari senjata, penat. Penat tu. Memang penat. Jadi, apa yang saya nak kata? Kita perlu berdoa. Dan kalau kita tengok, dalam suratul Al-Ghafir, Al-Ghafir ayat 60, yang bermaksud, berdoalah kamu kepadaku. Allah Ta'ala kata. Dan kamu mukmin ni, non-Muslim, saya minta maaf. Nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Allah Ta'ala suruh. Suratul Ghafir ayat 60. Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Dan doa ni selalu dikaitkan sebagai senjata orang mukmin. Semua ke mana saya kata tadi. Saya mulakan lepas pada niat kena ada doa. Dan kalau kita perhati dalam sembahyang kita pun, lepas kita takbiratul ihram, yang di mana di dalam tu ada doa, kita buat apa? Kita baca doa iftitah. Kita tidak proceed dengan Al-Fatihah dulu, tapi kita baca doa iftitah. Jadi doa dulu, minta dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni nak wujudkan kebersamaan di fakulti. Tolonglah aku, ya Allah. Dan pergantungan manusia dengan Tuhannya sudah pasti. Sememangnya perlu. Yang ketiga, barulah kita berusaha. Untuk tengok orang tolak kerja tu, usaha. Kena ada ikhtiar. Ikhtiar. Dalam suratul Najm, Allah Ta'ala kata apa? Yang bermaksud, dan bahawasanya seseorang manusia tiada memperolehi selain apa yang diusahakan. Allah Ta'ala kata, malah, boleh pergi malah. Mu rajin, boleh pergi rajin. Itulah tuan-tuan. Kita nak ceritanya di situ. Kita kena berusaha. Berusaha. Dan Allah tidak menghukum seseorang hamba itu apabila dia membuat sesuatu dengan kadar kemampuannya. Allah Ta'ala yang adil. Maha adil. Kita selalu cerita tu. Kita buat sebaik yang kita boleh. Berjaya atau tidak, itu cerita nombor 2.
Pada saya buat dulu, tak berjaya, cerita lain. Seterusnya, yang terakhir, dalam kerangka kita sebagai Muslim, kita kena tawakal. Waktu gambar orang duduk pula kek, ada wahnya, 3 butir tu nya pula. Kalau 3 butir boleh duduk lama mana? Konsep tawakal perlu berlaku dalam kehidupan kita. Setelah kita berniat dengan betul, kita sentiasa berdoa mengharapkan bantuan, kita perlu bekerja keras. Setelah kita bekerja keras, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda lain yang boleh kita buat. Kita bertawakal. Sungguhnya memang kita ada banyak ayat Quran duk cerita apa kita kena tawakal dan sebagainya, banyak. Banyak konsep. Kita kena terima keadaan itu. Okey, seterusnya next slide kita huraikan sikit apa tu niat dan sebagainya. Tak hurai lagi niat tu. Okey, niat ni saya ambil bahasa mudah. Orang research dia suka perkataan-perkataan ni. What, why, how, when. Okey, dengan kita berniat, niat ni. Pertama, bila kita nak semaya kita niat. Kita kata usolli, saja aku semayang fardu zuhur dan sebagainya. Sebenarnya dengan kita berniat, kita tahu gapo kita nak buat. Apa yang ingin kita laksanakan. Kita ada bayangan. Kita tahu dah kalau nak buat zuhur 4 rakaat, dia tak boleh buat 2. Sebab kita niat nak bayar zuhur. Kecuali kita qasar lah. Boleh zuhur 2 rakaat tapi qasar lah. Nah, kalau kita musafir. So, teks yang pertama adalah apa? Nah, apa aku nak buat ni? Kita dah dapat gambaran. Dengan berniat juga, kita tahu bila kita nak buat. Niat, kita tak boleh buat waktu lain. Dok, maya gugeng masuk rakaat ketiga. Niat. Tak boleh. Niat berlaku sebelum tu. Di mana? Ada waktu. Ada tempat. Dan bila niat itu, kita nak buat satu proses pembaharuan dalam fakulti. Contoh, bila kita berniat untuk membuat, kita kena tahu bila kita nak buat. Bila niat itu perlu kita pasang. Contoh, saya ambil dalam konteks saya. Saya ada satu hasrat ISO, VC. Saya sambut, ini hasrat universiti yang baik pada saya. Datuk nak ada sasaran untuk pencapaian akreditasi ISO. Dan saya rasa kebaikannya banyaklah. Cuma keadaan persoalannya kita bincanglah. Tetapi pada waktu yang sama, beberapa berita mengenai ISO ni, saya terima di waktu fakulti sangat sibuk membuat persediaan untuk akreditasi. Sangat sibuk. Hak ni saya kata, staff saya gugeng. Bekerja untuk menjayakan akreditasi. Pada masa tu saya rasa tak wajar lah. Kalau saya nak pergi tembok dia pula. Maksudnya nak royak, kita kena ISO gini. Kalau nak sebut pun sikit secara sepintas selalu dulu. Bukan tak saya sebut. Jadi bila kita berniat nak buat, kita tahu bila waktu yang sesuai. Waktu yang sepatutnya. Dan kenapa kita nak buat ni? Kita tahu. Nak buat kebersamaan ni untuk apa sebenarnya? Kita semaya ni untuk apa? Kenapa kita semaya? Paling-paling tidak kita boleh jawab sebab Tuhan suruh. Paling tidak. Dia menjawab soalan why. Lepas tu, dengan berniat juga kita tahu bagaimana kita nak buat benda tu. Tahu macam saya mungkin tidak terperinci. Seorang budak contoh. Dia tahu semaya tu gini tapi nak suruh comel. Tapi orang tahu. Bila kita berniat untuk semaya zuhur, kita tahu. Zuhur kena 4 rakaat. Subuh kena 2 rakaat. Tapi nak buat comel. Lepas subuh, lepas baca Al-Fatihah. Nak suwi ada pula bacaan surah-surah lazim. Itu kecantikan yang kita bina dalam strategi pelaksanaan. Dan dengan kita tahu, kita dapat bayangan nak buat, kita boleh merangka strategi pelaksanaan yang lebih ampuh. Itu keadaannya. Next slide. Masa dah tak banyak.
Masak dah tak banyak sebab saya sebelum ni ada benda lah saya nak cerita sikit. Okay, next. Cik Effendi, next. Okay. Ni tadi doa. Doa ni sebenarnya gapo doa ni? Saya kata tadi doa, apakah sebenarnya doa? Kita orang akademik kita suka definisi doa ialah bla 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 bla. Quote Ja'far. Doa ialah bla bla bla. Tapi kalau kita buat research, biasanya kita akan ada working definition. Jadi kita faham dalam konteks. Sebenarnya doa ni nak ayat ke diri kita. Nak bagi tahu. Memberitahu diri kita. Mu ni tak belah mana pun. Mu perlukan bantuan. Doa mu ayat. Dan dalam doa, sebelum kita doa, ya Allah, ya Tuhanku. Contoh, saya ambil contoh. Kita doa, ya Allah, ya Tuhanku. Aku tahu, aku ni banyak dosa. Aku tahu aku banyak dosa. Aku banyak berbuat benda yang maksiat. Tapi aku sangat mengharapkan syurga. Saya tak tahulah kalau saya doa, kita insafi diri dulu. Orang lain doa saya tak tahu lagu mana. Tapi biasanya dalam doa-doa yang Nabi-Nabi ajar, yang Nabi ajar, yang kalau dalam penghulu istighfar tu pun kita boleh tengok. Kita merendah diri kepada Allah Ta'ala. Merendah diri kepada pencipta. Tuhan yang maha pencipta, kita akui kelemahan diri kita. Jadi kita tentang diri kita. Kita mengakui kelemahan diri kita. Itu baiknya doa. Rajin doa tapi bukan doa. Sebab tu saya ada kata saya Wahabi. Itu masalah orang lah. Bukan saya kata. Orang kata saya Wahabi. Terpulang pada orang. Bila berdoa, saya lepas semaya ni, saya rasa saya lebih suka doa sendiri-sendiri. Sebab kalau saya tengok daripada konteks hadis dan sebagainya, sumber-sumber hukum pun, doa ramai-ramai Nabi buat tu, Nabi nak tunjuk kaedah berdoa. Dan bila kita pandai berdoa, doa sendiri. Dan dari segi logiknya, agama ni pun, kalau tidak bersalahan dengan agama, boleh disandarkan. Boleh kita ikut luruh logik. Tapi ada benda yang dalam agama, tidak mengikut logik. Kalau semua dengan logik, tak tepat juga. Contohnya, kalau kita buang angin, ketuk orang kata Kelantan, kita ambil air semaya, kita tak basuh tempat keluar angin tu. Jadi ada benda-benda yang tak boleh dimainkan dengan logik. Tapi kalau secara logiknya, yang boleh, maksudnya dibimbing lagi dengan dalil, kalau kita tengok, doa ni adalah keperluan kita. Kita rasa bini sore cukup tu. Tok Imam rasa bini dua, sore tak cukup. Dia dok orang bini dua. Kita pun amin. Tanpa kita tahu. Tak apa nak tepat mengikut keperluan diri. Jadi doa pertamanya pada saya, kita mengakui kelemahan diri kita. Kita tahu kita lemah. Kita tahu kita banyak kekurangan. Daripada kita tahu itulah kita lahirkan harapan. Hope tadi, doa. Kita minta dengan Tuhan. Aku ni ya Allah banyak dah dosa, tapi aku nak syurga-Mu. Ya Allah ya Tuhan, aku pening dah aku main dengan manusia ni. Tolonglah aku ya Allah. Kita perlukan bantuan. Nak royak kita tidak perfect. Bila kita tahu diri kita tidak perfect, dia akan menjadi pantulan kepada pemahaman kita terhadap orang lain. Kita bertahu orang lain pun tidak perfect. Dia juga memerlukan bantuan. Ada bantuan yang memang kita tak boleh nak mohon dengan orang lain. Nak masuk syurga tak boleh mohon dengan orang lain. Kena mohon dengan Tuhan. Tetapi ada bantuan yang boleh kita minta dengan orang. Jangan salah faham. Contoh saya suka-suka ni. Salah satu kriteria saya apabila nak cari bini, saya kena ada bini saya mestilah tinggi daripada saya sebab saya kena tinggi daripada saya dan hidung macam sebab saya hidung kepek dah. Saya kata tak sel lah anak saya hidung kepek pula. Saya nak hidung macam tak bini saya, anak saya. Dan alhamdulillah Tuhan ni dia dengar. Dia bui ke saya. Bini saya memang tinggi daripada saya dan hidung dia memang macam lah, lebih sangat jauh daripada saya. Dan orang tanya saya, apa orang tanya pada saya lah, dia kata apa mu tak kriteria apa berikut.
Saya kata, saya rapat dengar dah lah cerita ni. Saya kata ke orang yang bertanya, saya kata, simple je. Aku nak bini tinggi sebab bila aku kecek dengan bini aku lenggak. Orang nelai dia kecek lenggak. Dia tidak tunduk ke bini. Bini tu dia bila dia kecek dengan kita, dia tunduk pasal dia tinggi. Dan kenapa saya nak juga bini tinggi daripada saya? Sebab saya kata, kalau bagi tu duduk datang, confirm dia tak akan minta tolong aku. Mungkin dia tahu dia lebih tinggi daripada aku. Jadi tak menyusahkan aku belah mana. Jadi nak rayaknya, kalau boleh bini tinggi, kita memerlukan bantuan bini. Dalam keadaan tertentu. Dan ada bantuan memang kita boleh mohon daripada manusia. Agama benarkan. Sebab tu ada konsep buta. Begitu. Alright. Kita ke slide seterusnya. Seorang kau tak apa nak ada dah. Alright. Ini adalah tentang tindakan tu tadi. Ikhtiar kita. Usaha. Okey, pertamanya macam saya kata tadi, kita perlu ada pengakuan. Apabila kita bersama-sama bermusyawarah, kita akan mengaku, saya ni baru dalam pentadbiran. Baru dalam aspek kepimpinan. Bantu saya. Bersama-sama saya. Tegur saya sekiranya saya buat kesilapan. Dia nampak gambar tangan banyak kala tu adalah tentang toleransi. Kita perlu bertoleransi. Ini adalah bagaimana kita nak menjayakan pelaksanaan itu tadi. Kita perlu bertolak langsung. Gambar hak tangan PP tu dalam nak buat kebersamaan, nak menjaya tindakan kita buat tadi, kita perlu ada kerjasama. Tak lagi buat sorang tak pergi mana kita. Duduk. Hak saya tengok orang, tapi kalau saya tanya dia pun, saya kena sebut juga nama. Orang banyak saya tengok mencapai kejayaan, tapi dia nampak macam solo. Sebenarnya dia tidak solo. Dia peroyak. Dia memberitahu saya apabila bertanya. Dia dapat bantuan. Tengok Prof Rashdan. Banyak dah kejayaan yang dia capai. Dan dia tidak berseorangan. Sebenarnya. Kita mungkin nampak dia solo lah. Kan? Tetapi tidak sebenarnya. Tidak sebenarnya. Lepas tu, transparent. Maksudnya telus. Apa yang kita buat telus. Saya ni pasal universiti tak benarkan. Kalau universiti benarkan melaksanakan pembaziran ni saya buat. Saya ingat nak tukar pintu bilik dekan tu. Supaya kacau. Lalu ni dia kayu. Jadi orang tak boleh tengok daripada luar. Saya tak buka pintu. Saya buka satu masa dulu memang saya buka. Tapi learning dia punya apa? Yang kontrol bar dia tu bermasalah sikit. Jadi kerumitan lah. Dan kadang-kadang ada keadaan kita buat kerja sulit. Bila kerja sulit ni kita tutup lah. Ada kerja pentadbiran ni macam-macam lah. Ada kadang-kalanya kita melebatkan kerja-kerja yang dalam kategori sulit. Okey. Transparent kita transparent. Dan kena ingat, bila saya bercakap tentang bos super dan staff support tu tadi, bukan kena ke bos orang. Walaupun saya berkongsi hari ni, mungkinlah HR jemput saya sebab saya pergi kursus tu dan kebetulan saya seorang bos hari ni. Tapi tak ada apa pun. Hakikatnya, bos support dan staff support tu dia seiring. Dia kena dua-dua belah pihak. Bukan kalau kita bercakap pengakuan sukarela tu, bos je kena mengaku. Staff pun kena mengaku pada masa yang sama. Toleransi, bukan bos je kena bertoleransi. Staff pun sama. Hak ni hak dua-dua benda. Hak maknanya bos kena, staff kena. Bos kena, staff kena. Staff kena, bos kena. Transparent, jujur, telus. Minta maaf, hari ni bos, saya kena mari lewat. Sebab anak tak ada orang nak cara. Contoh, kan? Bos kata aku tak boleh nak buat apa sebab tidak ada peruntukan tu. Ginilah, aku permudahkan urusan memohon cuti. Memohon cuti hari ni. Ada transparent. Ada toleransi. Dia kena dua-dua belah pihak. Seterusnya, kalau tengok prisma bawah tu lantunan lah. Saya nak tengok konsep lantunan ni begini. Tak kira lah pada bos. Konsep kita nak menjayakan kebersamaan muafakat kita tadi. Yang kita kena tengok juga ialah tentang
bila kita cermin diri kita, orang manusia ni ialah fitrahnya dia suka kepada benda yang cantik. Jadi bila dia cermin diri dia, dia akan tengok yang cantik pada bahagian badan dia. Oh, itu aku macam kat lah. Kalau hak ni beri kau janggut, oh janggut panjang molek. Kemah ni. Kalau suka body, oh mantap lagi. Masih six pack bukan one pack. Jadi itu kini orang, itu fitrah kita lari, itulah manusia. Dia akan kata dia smart. Saya kalau tengok cermin saya kata saya smart. Tetapi begini, kita ubahlah keadaan ni. Masuk yang saya nak bawa pantulan di sini, apabila kita melihat cermin, kita tak tengok hak comel tu dulu. Kita tengok dulu. Mesti dalam satu projek contoh projek. Saya nak ambil beginilah. Satu program kita buat tidak berjaya. Jangan cepat sangat kita nak pergi pada menyalahkan orang. Tengok dulu diri kita setengah mana. Tengok dulu diri kita setengah mana. Tanya dulu. Aku buat lakon kau sepatutnya aku buat. Oh, projek ni tak berjaya. Aku ayat dah masalah-masalah yang sepatutnya diatasi ni kepada pihak yang sepatutnya. Buah pula kata, jangan salah nak buat dulu. Demo tu kerja ke apa? Tanya. Begitu, konsepnya begitu. Itu yang saya nak ketengahkan. Pantulan tadi kita tengok. Jangan cepat. Ini satu benda yang saya belajar daripada bonda saya lah. Ini mak saya. Bila saya dah budak buah lah. Buah juga nakal lah. Nakal. Jadi, mak saya ni satu benda yang dia selalu peringatkan pada saya. Dia kata mungkin main-main tu main lah. Tapi mu jangan gocoh. Ini ayat pada mak saya. Daripada mak saya. Kita nak main, kita sama-sama. Tapi tak lagi dunia budak-budak. Masa tu gocoh ni berakhir. Jadi gocoh Gocoh ni mula-mula kita nature je. Menang kau kalah ke. Kalau kalah ke teriak. Teriak sebelum teriak klik. Kita tak klik teriak rumah. Kita habis dulu teriak baru kita klik. Ni. Mak saya tahu. Saya ni. Apa ni? Gocoh. Ni mak saya ni dia tak ada action lain. Kalau tangan. Hop. Dia punya. Tak ada kita nak beri penjelasan ni. Oh, bukan orang yang memulakan gini, itulah ginilah. Tak ada. Dia kata. Sebab dia kata, saya tanya mak, apa kat mak tak tanya? Sama mak penyak ya. Kalau orang gocoh. Dia kata gini, kamu ada peluang untuk mengelak. Gitu pula saya kata. Tak apalah, saya akurlah. Adik mak saya kata, salah tu dia tetap denganmu. Dia tahu dia nak temu. Larilah. Dia mengajar saya begitu. Dia meletakkan sesuatu tu diri kita dulu. Kesalahan tu pada diri kita dulu. Dia ajar saya begitu. Dan insyaAllah lah setakat hari ni mungkin tak boleh ikut 100%. Tapi sebahagian besar dalam hidup saya ikut benda tu. Ada 2-3 benda lah. Orang tua saya beri, saya bergas sampai hari ni. Okay. Lepas tu, seterusnya kita kena ada daya tahan. Gambar macam COVID manusia awal COVID. COVID ke apa. Tapi itu simbolik pada virus lah. Okay, ketahanan ni perlu ada dalam jiwa kita, dalam diri kita sebagai manusia. Perlu ada, sangat-sangat perlu ada. Sebab dalam kita melaksanakan pelbagai program akan ada pelbagai ujian. Hak ni hak tak tahan, hak tu ngamuk, hak ni klik rumah marah ke bini, hak ni lah klik tak kena gaya anak marah ke anak. Sebab kita tak ada keadaan yang betul untuk menghadapi ujian dan kita tidak mempersiapkan diri kita untuk membina daya tahan yang tinggi. Saya tak kata ke tuan-tuan lah, saya pun ada gear tu. Puasa hebat dah, tapi kena satu benda, ngau kat dah. Tapi itu yang kita perlu. Dalam kita nak membina kebersamaan tadi, kita kena ada daya tahan. Sebab memang, tuan apa kata tak? Ingat mudah kan? Simpulan daripada hak kita. Saya tak ingat surah mana, tapi secara ini kita pernah dengar. Statement tentang bahawa bukan mudah kita nak masuk syurga. Kita kena tempuh pelbagai ujian. Dan yang paling penting, antara yang paling penting, betul berlaku ni. Semua tu saya kata, kita kena share. Gambar orang pergi roti tu tak di-share.
kita kena share kejayaan. Satu kejayaan yang dicapai oleh fakulti, tak bolehlah boh dewasa nak bisa dia seorang tanpa meraihkan. Sebab tu saya kata kat diri saya sendiri. Saya pernah bercakap dengan wife saya. Dan saya pernah bercakap dengan beberapa orang kawan saya. Saya kata aku pelik lah. Dia ni tiap-tiap 2 tahun, setahun sekali, 2 tahun sekali. Boleh sokmo. Anugerah Imak Cemerlang. Adalah senario ni berlaku. Tapi bukan sinilah. Tempat lain. Tapi staff dia cukup-cukup makan je untuk naik gaji. Dan majoriti staff dia. Kalau minoriti saya tak pelik. Sebab kalau dalam 27, 28, 30, 100, 1000 staff, mesti ada hak sore dua. Hak performance rendah. Dan memang begitu. Tapi kalau dalam satu organisasi yang ada 30 orang ahli, bos naik anugerah Imak Cemerlang, 75% anak buah performance KPI di 70%, something's wrong. Ada benda yang tak kena. Konsep sharing. Kena clear ni. Kita kena sharing dalam pelbagai benda. Seterusnya dalam kita nak melaksanakan kebersamaan tadi, kita kena kreatif dan inovatif. Itu lambai lapu lah. Tapi kreatif dan inovatif tu biar betul-betul kreatif. Kenapa saya ambil gambar lapu ni? Kalau kita kata kita nak buat kreatif, maksudnya bila satu lapu kuning tu setuh hak lain hak putih tu, hak lain pakai kuning. Yes, kita nampak kreatif. Sebab dia tak berlaku lagi. Dia kena lalu wayar berlaku lah ni. Tetapi kalau dalam konteks tu janganlah kreatif kita boleh merosakkan diri kita dan orang lain. Sebab lapu ni dia cermin. Kalau setuh dalam range dalam gegar dalam kita kata pergerakan yang kuat, pecah lapu. Tak boleh. Jadi kreatif dan inovatif kita tadi kena bijak mengikut kesesuaian dan keperluan semasa. Ni bijak ni bukan pada diri dia saja. Jangan serahkan bijak ini kepada ketua atau bos saja. Ni masalah. Bos fikirlah nak selesai lagu mana. Jumpa masalah sikit. Bos fikirlah. Masalah bos lah ni. Jangan begitu. Sebab kebersamaan tu tadi macam saya cerita daripada awal. Antara kita dengan dia sama-sama ada tanggungjawab. Lepas tu kita pun tanya, dah? Universiti bayar elang buat kau? Tak saya fikir. Elang tu pada go duduk dengar dalam meeting. Dan ada kerja-kerja yang memang kita buat sesuai dengan skop pentadbiran kita di pentadbiran. Ada orang kata tak pandai. Waktu saya tak cerita lah. Waktu cerita lain. Tapi saya nak ayatnya, tak boleh nak ayat. Lebah lah fikirnya, ni masalah lebah. Tak kena hal lagu tu. Sebab kita nak menjayakan organisasi. Kalau dalam konteks berorganisasi. Kalau dalam konteks keluarga, kita nak menjayakan keluarga. So, semua orang kena fikir. Semua orang kena fikir. Semua orang perlu bersama-sama. Yang duk kata, lepas tu menjadi satu lagi keadaan kita. Kita suka duk oyak geng ni. Tapi kita tak buat apa pun. Benda tu kadang-kadang ada juga lah kena. Dengan saya sendiri pun. Pasal kita ada cita-cita. Cita-cita kita tu besar. Tapi kita tak ada masa. Dan inilah yang paling besar. Yang saya sebelum ni tak lama dah nak habis. Saya nak cerita adalah satu benda yang besar. Ialah keadilan. Adil ni kena ingat. Jangan takrifkan mengikut takrifan biar kamu ikutlah takrifan yang diberikan oleh kamu. Gapo dia takrifan yang diberikan oleh kamu. Meletakkan sesuatu benda kena pada tempatnya. Kena pada hak dia. Bukan, kan anak tina 5 riyal, kan nak jatuh 5 riyal. Boleh lagi nampak dalam konsep adil. Tapi, jangan beli sokok kan anak tina. Kata Allah ya almarhum Ismail kamu. Tak kena kalau kita beli sokok. Kena beli adil kan. Anak tina beli sokok, anak jatuh beli sokok, anak tina beli sokok lah. Tak kena tu. Sebab kita tidak menetapkan hak di tempatnya. Hak tu kena faham. Keadilan ni besar. Saya
kita sedikit ni, kita nak berakhir dah ni. Ada nak sesi ni. Saya nak cerita tentang Khalifah Umar Abdul Aziz. Yalah, kalau saya nak tengok idola besar saya mestilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi kita mari ke zaman sikit. Betul lah kata Bro Nazri, dia kata kita tengok sikit Umar Abdul Aziz. Jadi Umar Abdul Aziz ni, saya ni ada satu kelemahan je. Banyak kelemahan saya, tapi antara kelemahan saya ialah pertamanya saya ni baca tak belah mana. Bukan tak suka. Saya baca ni saya kena wujudkan suasana eksklusif. Saya tak boleh nak baca tika geger-geger, tika duk main dengan tak boleh. Walaupun saya cuba buat, ada setengah buku boleh lah. Baca novel-novel boleh lah waktu tu. Tapi kalau nak baca buku-buku kepimpinan dan sebagainya, saya nak masa yang lunak untuk saya duduk baca buku. Tapi saya boleh buat sesuatu benda. Ni kita kena kenal diri kita ni. Saya selain daripada baca, saya dapat info banyak daripada saya mendengar. Saya boleh buat paper, saya boleh dengar ceramah. Saya boleh dengar ceramah motivasi, saya boleh dengar. Tapi saya cepat dengan mendengar. Tu yang saya gitu. Jadi saya dengarlah beberapa cerita. Jadi apabila saya dilantik sebagai pemimpin, saya tak bersedia sebenarnya pada masa tu untuk menjadi pemimpin. Jadi saya baca buku tu, bacalah. Ada 2-3 butir buku sempat habis. Jadi nak mencari ilmu. Jadi saya baca juga, saya dengar juga cerita-cerita tentang ulama-ulama besar. Selepas Umar, selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Cerita Umar antara daripada 4 Khalifatul Rasyidin ni, Amirul Mukminin, Khalifah Umar lah yang paling seronok saya dengar. Jadi di zaman Umar Khalifah Umar, sebelum kita pergi kepada Khalifah Umar Abdul Aziz. Umar ni dia ada satu tabiat. Satu khalifah, dia khalifah di Madinah pada masa tu. Dia ni suka raung-raung. Dia suka raung bandar, tengok rakyat dia kan. Jadi sudah satu malam dia pergi raung lah kawasan dia. Raung ni bahasa Melayu dia apa? Pusing keliling. Nampak tak pusing keliling. So, dia buat rondaan. Dan dunia hari itu kita kena ingat lah. Dunia hari itu dia tidak macam hari ni. Perdana Menteri tak ada dilantik oleh Kanada. Dunia hari itu walaupun duduk di Madinah, tak semua orang kenal khalifah tu lagu mana. Orang tak tahu. Ada keadaan di sini. Dan khalifah ni, tapi bandar dia pada masa tu di Madinah tidaklah sebesar hari ni. Di mana Madinah? Sistem khalifah tu besar. Tapi di Madinah. Jadi Umar ni raung tengok malam anak dia lalulah di satu tepi rumah. Di rumah ni lalu ke rumah orang nego susu. Jual susu. Jadi dia ayat ke anak dia, mu jangan bubuh air dalam susu tu sebelum waktu subuh. Waktu fajar. Ya, anak dia. Anak dia pun kata, ya Umi, rutin lah, mak dia lah kata. Ya Umi dia kata, tidakkah Sayyidina Umar, dia tak, khalifah tidak membenarkan. Khalifah Umar tidak membenarkan perbuatan sebegini. Jadi, mak dia kata, yalah memang dia tak benar, tapi orang lain buat. Dan kalau kita buat, mungkin dia nampak. Gitulah bila mak dia kata. Jadi, anak dia kata, Umi, aneh lah kata-kata yang sangat menyentuh hati Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni, dia dengar kata-kata budak Tino ni. Dia kata, Umi, dia kata walaupun Umar tak tengok apa kita buat, tapi Tuhan Umar tengok apa yang kita buat. Ada Umar rasa tersentuh hati sangat. Tersentuh hati sangat dengan kata-kata budak tu. Hebatnya dia dengan agama. Dia reflect. Inilah kata reflect, pantulan tu tadi. Hebat begitu sekali. Dia mengingatkan dia pada tanggungjawab dia. Dia pun unggah-kelik. Dia pun kata, dia bangunkan anak. Dia malam bangunkan anak dia yang bernama Asim. Anak dia bernama Asim, dia kata, Asim, mugi ke rumah ni, satu rumah ni sekian-sekian dia tunjuk, mugi mu menikah dengan anak dia. Dia arah begitu. Kan anak dia ni anak yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi dia taat kepada ayah dia. Dia pun pergi dan dia buatlah urusan, dia nikah dengan budak perempuan tu tadi.
Sayyidina Umar kata apa? Harapan Sayyidina Umar tu bila dengar perkataan itu dan dia nikahkan anak dia, yang bernama Asim tu tadi, dia kata sebab dia mohon, ya Allah ya Tuhan, lahirlah daripada sulbi Tino ni, budak baik ni, satu keturunan tokoh dalam agama yang boleh membuat reformis, yang hebat dalam agama. Dia kata begitu. Jadi cerita. Jadi setelah tu Asim, daripada perkahwinan Asim, lahir Asim dengan budak Tino tu, saya tak ingat nama perempuan yang berkahwin dengan Asim tu tadi, dengan Sayyidina Umar. Lahirlah seorang anak, nama dia Laila. Laila ni bila dia besar, dia dikahwinkan dengan salah seorang gubernur. Saya tak ingat dia gubernur mana, gubernur Mesir atau gubernur Madinah. Saya tak ingat. Dia gubernur, tapi keturunan gubernur lah. Masa tu masa dia gubernur tu dalam keturunan Bani Umayyah. Dalam keturunan Bani Umayyah. Jadi bila dia berkahwin dengan Bani Umayyah ni, jadi dia orang besar lah. Dan dari situlah, daripada Laila dengan gubernur tu, saya tak ingat nama gubernur tu, Abdul Malik ke apa sama nama, saya tak ingat. Lahirlah Umar Abdul Aziz. Jadi Umar Abdul Aziz ni daripada keluarga Sayyidina Umar. Jadi Umar Abdul Aziz lahir. Jadi bila dia lahir, Umar ni dia lahir dalam kerabat. Lalu orang besar, orang Bani Umayyah ni, Bani apa? Umayyah lah. So dalam Bani ni sendiri dia lahir, jadi dia hidup sebagai orang-orang bangsawan. Dan tapi dia ada satu kecenderungan ilmu lah. Dia minat kepada ilmu fiqh dan dia ngaji, dia pergi ke Madinah. Dia minta dengan ayah dia pergi Madinah, dia ngaji dan sebagainya. Dan dia semasa dia menjadi gubernur di Madinah, dia masih sebagai orang biasa. Tidak seperti mana dia menjadi khalifah selepas itu. Dia masih ada pakaian baru, dia ada masih rumah comel. Jadi dia pun menjadilah gubernur kepada Madinah akhirnya. Saat dia menjadi gubernur Madinah pada masa itu, pemerintah khalifah Islam pada masa itu adalah Sulaiman Abdul Malik. Sulaiman Abdul Malik ni dia adalah khalifah Islam pada Bani Umayyah pada masa itu. Jadi dia di saat dia nak dia sakit tenak lah. Lama dah pemerintah dia sakit. Jadi dia ni dibantu oleh seorang penasihat. Nama dia Raja' bin, saya tak ingat juga. Raja' bin Al-Huwai gitulah. Tapi Raja' lah nama dia. Saya ni ingat tu slow sikit. Jadi Raja' tu tadi, apabila nampak dah sakit tenak dah, Sayyidina Sulaiman Abdul Malik tadi gubernur. Jadi dia kata, mahukah aku ayat kamu satu benda? Raja' ni kata kepada khalifah, yang mana dia akan, apa yang membuat ni boleh buat sesuatu mu dalam kubur nanti. Maksudnya menjaga kebajikan kita dalam kubur lah. Jadi gedia, bahasa Kelantan kat, gapo dia? Gapo mana Raja? Maukah kamu menamakan seorang yang betul-betul layak untuk menerajui empire Islam ini? Jadi khalifah bertanya, siapa dia? Tapi dia tanya kita lah, mungkin sebab dia sakit. Siapa dia tu, derah tu segar. Siapa dia? Nak tanya. Jadi, siapa dia? Mu nak puasa nak cadang. Jadi Raja' ni pun dia kata aku ingin mencadangkan supaya Umar Abdul Aziz yang menjadi gubernur Madinah pada masa itu untuk mengganti ke tempat khalifah. Bila khalifah tiada. Jadi, nak royaknya, Umar ni sebenarnya, Umar Abdul Aziz ni tidak ada dalam waiting list. Dan dia pun tak pernah bercita-cita untuk jadi khalifah. Itulah cerita dia. Dia tak pernah. Tapi dia dilantik. Dia dilantik selesai apa. Tapi saya nak cerita apabila seorang pemimpin bangkit, dia perlu bersama dengan orang lain. Kebersamaan tu yang saya nak ayat tu. Jadi apabila Umar Abdul Aziz dilantik, walaupun dia buih-buih untuk orang lain, undi orang lain dan sebagainya, banyak lagi cerita yang berlaku. Selepas dia letih dengan pengebumian Khalifah Sulaiman Abdul Malik, dia pun balik rumah nak tidur. Saya nak dalam kita kebersamaan kita di fakulti, saya harap sangatlah adanya insan yang sebegini. Anak dia yang bernama Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz,
Dia tanya, Ayanda, mu nak apa tu? Umar pun jawab lah, saya guna bahasa saya lain dah. Umar Abdul Aziz pun jawab, dia kata aku letih dah. Cara pengumuman dia letih lagi emosinya sebab dia rasa dia tak ready untuk jadi khalifah. Jadi dia kata aku letih. Aku nak tidur sebentar zuhur nanti aku nak bangun. Aku nak pergi semaya dengan muslim. Dengan kaum muslim. So pemimpin khalifah dia kena pergi semaya Jumaat. Ha? Bukan semaya sore rumah dah. Tu khalifah yang, pemimpin yang baik lah. Pengajaran, salah satu pengajaran Umar Abdul Aziz. Jadi nak royaknya. Gitulah cerita dia. Tapi nak royaknya perlu ada orang. Untuk kejayaan sesebuah organisasi perlu ada orang. Anak dia umur 15 tahun kalau saya. Umar ni pemerintah dia sangat singkat. Saya dimaklumkan daripada pembacaan saya dia memerintah selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan 5 hari. Saya mentadbir fakulti pun lebih dah saya rasa. Tapi kejayaannya sangat superb. Sangat cemerlang. Itu Umar Abdul Aziz tadi. Jadi anak dia kata apa? Ayanda nak apa tu? Ayanda nak apa? Dia kata aku penat, aku nak tidur, aku nak rehat. Lepas ni aku nak bangun semai kat zuhur nanti aku nak bangun nak pergi semai Jumaat dengan kaum muslimin. Ada anak dia kata, "Ya Abi, siapakah yang boleh menjamin kamu hidup sehingga waktu zuhur tadi? Waktu zuhur nanti. Sedangkan pada masa ni ada tuntutan untuk kamu membela orang yang susah, orang yang dilakui zalim." Oh ya, aduh, anak dia 15 tahun tu lupa ingat ke dia? Jadi dia terkejut, bangun dia. Umar Abdul Aziz dia kata, "Ya." Dia kata anak dia bersyukur Allah Ta'ala lahirkan. Bui ke dia anak dia lagu ni. Bui ke dia anak dia yang peringatkan tentang tanggungjawab dia. Hari dia bangun pergi buat kerja. Dan kita tahulah excellentnya Umar Abdul Aziz ni dalam lipatan sejarah. Memang kita tahu. Waktu kita tak kena cerita banyak. Tetapi Umar Abdul Aziz. Yang penting satu lagi benda saya nak cerita. Keadilan Umar Abdul Aziz. Di mana satu negara telah dipulangkan kembali kepada penduduk asalnya apabila tentera Islam memasuki negara tersebut tanpa memberi dua khabar penting terlebih dahulu sebelum berperang. Pertama, sebelum nak pergi perang dengan negara orang, kena dakwah dia dulu. Minta dia masuk Islam. Dan menidok askar ni tak buat. Kedua, minta dia, tak apa, tak masuk Islam tak apa, bayar jizyah. Minta, dak juga minta. Terus memerangi. Tapi adilnya Sayyidina Umar apabila dia mengembalikan taklukan Islam yang telah orang Islam boleh dikembalikan kepada hak kerana tidak menepati piawai-piawai yang telah kita tentukan. So dalam konteks keadilan juga perlu berlaku keadilan. Kalau kita menuntut sesuatu dengan leader kita, bos kita, kita juga perlu adil dengan diri kita. Kita kena builah sesuatu yang bos kita minta. Itulah konteksnya keadilan. Dia berlaku di antara kedua-dua belah pihak. Ada hak sebagai seorang bos, pemimpin, perlu dalam konteks keadilan ni, bos yang yang memimpin sesuatu organisasi, termasuk fakulti dan sebagainya, perlulah diberi hak, diberi penghormatan, diberi akuan, bai'ah selayaknya. Dan dalam konteks staff tadi pun, bos perlu menghormati hak staff. Kalau dia layak mohon cuti, beri cuti. Kalau dia layak claim, beri claim. Kalau dia dapat layak cuti tanpa rekod, bagi cuti tanpa rekod. Kenapa kita perlu berkira-kira? Itu keadaannya. Okey, nak habis ni. Kita ke next slide. Slide ke-10. Okey, ni slide saya yang ke-10. Kalau tengok, kita kembali kepada gambar yang saya sifatkan dengan tawakal. Dan ingatlah, sebaik-baik tempat kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita sebagai manusia tak mungkin mampu untuk memastikan berlakunya sesuatu. Tak mungkin. Berlakunya sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So konsep tawakal perlu ada. Kejayaan tu dicapai sekiranya Allah Ta'ala izinkan kita mendapat kejayaan tersebut. Bukan kita yang menentukan kejayaan. Kita merancang dan kita melaksana untuk kita capai kejayaan. Untuk mencapai prestasi yang kita kehendaki. So next slide. Okey, slide terakhir saya, syukran. Syukran ini adalah bahasa Arab. Terima kasih. Dan
Kalau kita tengok apa gambarnya, bezanya di antara slide mula-mula dengan slide yang terakhir. Slide mula-mula tadi kita nampak pengasingan di antara bos dengan anak buah meraihkan kejayaan. Tapi dalam konteks ni, piala duduk tepi gambar ni. Raikan bersama-sama. Ya, saya akui prestasi itu penting untuk kita capai. Tetapi berhasil menjayakan sesuatu, kita raikan secara bersama. Walaupun, contohlah kita target fakulti saya kena produce almost 60 journal paper. Contoh. Tiba-tiba habis tahun tu hanya boleh buat 50. Kita ketepikan figure 60 tu dulu. Tapi kita raikan kejayaan tu dulu. So saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Saya minta maaf banyak kalau ada kesilapan. Saya tidak berniat untuk menyindir mana-mana pihak. Tapi saya lebih kepada mengingatkan diri saya bahawa saya ada amanah yang perlu saya bawa. Dan saya nak royak ni kan, kelada kita ni, hari ni hari ngundi saya di fakulti. Dan sebab saya nak habis dah jawatan. Jadi saya bukan ngepeng ni jangan salah faham. Saya bukan ngepeng. Saya tak tahulah HR yang tentukan tarikh ni saya kena bagi perkongsian ni. So kita buka sesi soal jawab sebentar. Kalau ada apa-apa yang ingin ditanya, silakan. Boleh Kak Fendi? Boleh. Siapa-siapa? Pada siapa yang nak ingin bertanya boleh on mic. Tak ada Ada dekat chatting tu pun ada soalan tu. Kalau ada chatting jap. Saya tak reti nak buka chatting ni lagu mana ni? Lagu mana ni? Ada. Okey, jap. Meeting chat. Okey, ada soalan. Saya baca soalan Okey. Okey, saya tak ceritalah daripada siapa, saya baca je soalan ni. Apakah pandangan doktor tentang favoritism atau favoritism ni? Pilih kasih dalam organisasi. Macam gini. Kita manusia. Saya jawab boleh saya jawab tu tak? Kita manusia, favoritism ni satu benda yang normal secara peribadi. Secara peribadi, kena ingat. Even kita ada 7 orang anak, ada seorang yang kita favorite. Tapi dalam keadaan ni, pilih kasih. Tapi dia bukanlah satu pilih kasih yang ketara. Kena ingat. Sebab, kalau orang ngaji pasal poligami pun, ada tempat yang memang sukar untuk kita saksama. Ada favoritism. Tapi dia berlaku secara peribadi. Dalam konteks berorganisasi, dia tak boleh. Dia lain. Sebab you membawa hak bersama. Membawa hak-hak bersama. Jadi kita kena jaga. Kita tidak akan favorite kepada mana-mana pihak. Secara peribadi, saya tak boleh nak kata tak boleh. Sebab itu hak peribadi. Saya suka contoh di fakulti. Saya sebut nama lah. Mungkin saya suka bekerja dengan Ayub, for example. Dengan Azri, for example. Sebab suka saya bekerja. Tetapi tidak lebih daripada peribadi. Ditakdirkan Ayub buat kesilapan. Ditakdirkan saya hak baik ni buat saya kena nyatakan kesilapan tu. Sebab dia adalah memenuhi dia adalah tuntutan, bukan memenuhi tuntutan organisasi. Kita perlu bersama-sama. Tapi sebagai manusia memanglah kita tak boleh nak susah kita nak bezakan di antara keperluan peribadi dengan keperluan organisasi. Sebab di organisasi tu dia dah ada. Okey, contoh si A layak 17 hari cuti dia. Si B layak 17 hari juga. Jadi dua-dua kita kena beri. Mentang-mentang si A baik yang kita nak beri dia 18 hari. Tak boleh. Kita kena jaga hak tersebut. Okey. Soalan yang seterusnya. Salam doktor, bagaimana kita nak wujudkan perasaan ikhlas ketika bercerita, bekerja? Ini satu. Waalaikumsalam. Ini satu kaedah lah. Ini satu ikhlas. Ikhlas ni sebenarnya ikhlas ni satu benda yang sangat payah. Kalau tengok daripada raja saya sebenarnya hak bagi kosong tu ikhlas. Saya tak ada nak cerita tadi. Ikhlas ni satu kemuncak. Dalam kita mencari mardatillah,
mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas ni satu benda yang payah kita nak capai, tapi perlu kita capai. Kata Tok Guru saya, ikhlas ni kita buat sesuatu benda ni sehabis mungkin, sebaik mungkin, tanpa kita memikirkan apa-apa balasan. Tapi payah juga saya nak bersetuju sepenuhnya, sebab Allah Ta'ala pun bila dia suruh kita semaya, dia suruh kita puasa, dia suruh kita buat ni, dia sediakan syurga untuk kita. Dia janjikan syurga. Itu benda. Dan kita kena ingat dalam kita bekerja sesama kita, hak macam mana saya nak keikhlasan tu tadi, ada orang kata dia a bit liu lah kita cerita. Oh, dia tunjuk tu gitu. Kita tak boleh nak kata dia tak ikhlas. Jangan, kita tak berani sebab ikhlas tu tidak ada pada kita. Kita tak boleh nak tengok, dia bukan fizikal. Mana kita tahu ikhlas dia lebih baik daripada ikhlas kita. Tetapi kita berhusnuzon. Ini pendekatan yang kita ambil. Tapi untuk kita, tu untuk orang lain. Untuk kita pula, kita cuba buat yang terbaik. Dan kita mengharapkan apa yang kita buat tu mardatillah, untuk mendapat keridaan Allah. Saya rasa itu yang terbaik. Dan kita pandu pelaksanaan kerja-kerja kita tu dengan apa yang telah digariskan oleh agama. Kalau menjawab, saya pun bukan orang agama sangat. Dia bukan motivator. Beda projek estate. Okey, ada lagi ke? Hak pasal favoritism lagi ni banyak, ada isu ni saya tak setiap banyak lah. Tapi saya nak kata memang kita tak boleh menafikan hak orang sebab berlaku favoritism. Saya bersetuju, waktu saya setuju, tetapi pada masa yang sama juga kita kena ingat, pemimpin, saya bukanlah leader besar. Pemimpin ada hak untuk memilih orang lain. Walaupun kita cerita benda ni pernah berlaku di zaman Abu Bakar dengan Umar. Siapa dia dalam kalangan kita hari ni boleh challenge Khalid Al-Walid sebagai seorang panglima tempur Islam yang hebat? Siapa boleh challenge? Saya rasa tak ada ustaz nak challenge. Memang orang akui Khalid Al-Walid seorang panglima tempur yang sangat hebat. Sangat hebat Khalid Al-Walid. Tak ada orang yang boleh challenge dia kalau perang ni. Nabi pun memang respect dengan dia. Tetapi di zaman Umar pecat dia. Umar gantikan jawatan. Tapi Khalid itulah bagusnya. Itulah dia faham tentang diri dia. Dan dia faham tentang hak. Hak untuk melantik panglima perang adalah hak khalifah. Walaupun dan di situ tidak berlaku penafian, tidak berlaku favoritism, tidak berlaku menolak hak orang lain. Dilantiknya Amr bin As, saya tak ingat ke sahabat Abu Bakar, saya tak ingat. Tapi bukan Khalid Al-Walid lah. Itu yang pastinya. Tetapi itu hak. Jadi dalam konteks ni kita kena ingat, favoritism betul, jangan menafikan hak orang. Yes, saya setuju. Tapi favoritism juga tidak menghalang pemimpin untuk bukanlah satu bentuk yang boleh menghalang pemimpin menafikan hak pemimpin. Itu kita kena clear. Alright. Okay, next. Ada lagi ke? Tak ada tak? Okay. Kalau tak ada, saya pun kalau ikut recording ni dah 2 jam 13 saat, 2 jam 13 minit. Sebelum saya mengakhiri kalam saya berterima kasih kepada semua yang hadir. Saya tak suka lah ramai juga. Saya ni tak pandai kecek lah. Saya jujur, saya katakan saya budak baru belajar. Saya perlu banyak belajar. Dan of course dalam belajar, saya ingat lagi kata-kata Tan Sri Zul kepada saya semasa USM diberi Apex dulu. Dia kata, of course, Apex is Accelerated Program for Excellence. Dalam kita nak excellent, kita akan melakukan banyak kesalahan. Yang pentingnya bukan kita nak count pengalaman, kesalahan tu. Yang pentingnya apa yang kita belajar dari kesalahan tu. Jadi, saya pun tidaklah kata seorang greatest leader, bukan. Ini perkongsian saja. Jadi itulah saya rasa kita perlu duduk sama-sama membangunkan UMK. Walaupun dulu cinta saya mungkin pada USM, cinta saya. Tapi bila saya berada di sini, saya boleh kata hari ini saya sangat cintakan UMK. Saya sangat sayangkan UMK
Jadi saya sangat rasa kita perlu bersama-sama bantu. Okey, mungkin ada kita tidak berpendapat dalam sesuatu keadaan. Tapi itu adalah kebiasaan. Raikan perbezaan itu supaya kita harmoni dan kita mencapai sasaran yang sepatutnya kita capai. Mungkin kita penat, tapi insya-Allah kepenatan kita, Tuhan tidak menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Ini ingatan kedua orang tua saya kepada saya. Tuhan tidak menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Okey. Prof. Nuraini kata, saya cinta, bukan beralih arah. Cinta kan. Nabi asal ke Mekah. Rasa sayang dia di Mekah tetap ada. Tapi bila dia duduk di Madinah, dia mati di Madinah. Walaupun dia orang asal di Mekah. Sayangnya tetap ada. Tapi hari ini UMK, saya sayanglah. Dan saya harapkan pergerakan mereka-mereka yang lepas ini diberi tanggungjawab untuk memimpin, mentadbir, melaksanakan amanah dengan baik supaya berlakunya revolusi kepada FE. Jangan fikir kalau kita cemerlang, sedap abah, nama dia naik, bukan begitu. Kita buat lillahi ta'ala dan kita sayangkan organisasi kita. So wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kami daripada pejabat kata ingin mengucapkan terima kasih kepada Haji dan Allah dan sesi saya amat kali dan harap sampai dengan kasih. Sama. Okey, kita jumpa semula. Okey, terima kasih Nilai. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.